Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan share berkenaan dengan ibadah kita. Macam saya bagi tahu sebelum ni, tuan-puan pernah dah dengar. Bagi yang pernah dengar, ibadah kita ni ada yang contohnya fardu kifayah kan. Fardu kifayah, kita jadikan fardu kifayah itu hanya saja solat jenazah. Lepas tu apa lagi? Hafal Quran kan, dalam satu kampung tu kan, kalau tak ada orang hafal Quran, wajib jadi fardu kifayah pada seseorang tu, betul? Okey, dekat sini kita hadkan perkataan ataupun perbuatan fardu kifayah tu sangat sedikit sangat. Sebenarnya dia melibatkan aktiviti harian kita pun sebagai satu benda fardu kifayah juga. Okey, dia jadi satu amalan yang mana kita membolehkan diri kita up to next level punya ibadah tau. Kalau kita buat macam yang mana contohnya kita letak pekerjaan kita, macam saya terang sebelum ni, tahu kita bekerja itu salah satu amanah kita, tetapi ramai yang buat ibadah pekerjaan tu curi tulang kan. Curi tulang menjadikan salah satu orang kata apa, tidak amanah lah. Macam saya beritahu sebelum ni, kita tahu tetapi kita tidak sedar bahawasanya kita telah pun mencuri tulang. Dekat sini saya nak share, dekat buku ni ada 6 syarat ibadah secara terperinci. Saya beritahu tajuk dulu, saya tak akan huraikan satu-satu lagi, beritahu satu-satu. Tuan-puan boleh tulis dekat komen. Yang pertama, selalu kita nak jadikan ibadah seharian kita ni, dia ada ibadah asas, ibadah sunat, ibadah umum. Yang kita nak jadikan ibadah umum ni sebagai pahala, kita jadikan sebagai betul-betul ibadah. Dia tidak hanya jadi perbuatan saja ataupun aktiviti saja ataupun hiburan saja. Okey, hiburan juga menjadi salah satu fardu kifayah kepada kita. Bukan sekadar solat jenazah kan. Okey, baik. Dekat sini ibadah dia secara terperinci. Yang pertama, ramai orang selalu fikir kalau nak ibadah terperinci ni kita kena ikhlas. Kalau kita nak kena ikhlas, bukan hanya sekadar ikhlas. Dia perlu seiring dengan apa tuan-puan? Dengan betul-betul kita nak lakukan itu adalah ibadah. Kalau tak, dia jadi dia tak selari. Okey. Yang pertama, niat melakukannya adalah baik. Untuk permulaan kita perlu lakukan dengan baik. Apa dia? Niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu pun bermula dengan niat. Ada hadis sahih kan? Yang kedua, subjek atau aktiviti yang dilakukan itu sah di sisi syariat. Dia bukan sekadar, contohnya ada yang kata ikhlas sahaja ustaz. Ikhlas sahaja. Kalau ikhlas sahaja, dia jual arak. Dia kerja ikhlas tapi dia jual arak. Ataupun dia buat perkara ataupun jual benda yang tak halal ke apa kan, yang haram di sisi syariat pun tak boleh. Dia perlu seiring ikhlas, niat tadi itu kan, dan juga sah di sisi syariat. Yang kedua, sah di sisi syariat. Yang ketiga, perlaksanaannya betul. Okey, perlaksanaannya betul. Yang ketiga. Yang keempat, dilakukan secara itqan. Apa dia itqan tu pula dah ustaz? Kan? Itqan tu adalah optimum. Kan? Optimum. Memang buat betul-betul lah. Aku nak buat ni, memang aku mau buat ibadah ni. Aku nak buat betul-betul nak buat ibadah ni kan? Kat situ. Dan tidak meninggalkan ibadah yang asas. Ibadah yang asas tu apa dia? Solat. Kan? Yang wajib yang kita buat tu, natijahnya yang baik. Yang ke-6, natijahnya yang baik. Okey, natijahnya baik. Baik, dekat sini ada ke-6 ni. Kita macam saya kata tadi, tahu kan, tahu
tapi tak sedar. Tahu tak sedar. Tahu tapi sedar. Lain. Baik, dekat sini. Macam saya pernah bagi tahu juga sebelum ni. Kita tahu tak solat subuh itu 2 rakaat? Yes, tahu. Kalau tahu, tulis dekat komen kata tahu. Okey. Yang kedua, kita sedar tak bahawasanya solat subuh itu 2 rakaat? Yes, mestilah sedar, Ustaz. Mana pernah buat solat subuh 1 rakaat? Yes, betul tak? Mana ada orang buat solat subuh 1 rakaat? Orang kata gila ke apa ni kan? Buat apa ni? Solat subuh. Berapa rakaat? 1. Sebab apa? Takkan tak boleh solat subuh 1 rakaat. Kerja 9 jam pun boleh curi tulang 5 jam. Nampak tak tuan-puan? Perbezaan ibadah asas dengan ibadah umum. Itu kedua-duanya itu kita perlu ambil kira. Tidak ada perbezaan ibadah asas dan juga ibadah umum. Kita boleh convert kepada pahala kedua-duanya sekali. That's why perkara ini kita perlu titik beratkan supaya kita 24 jam kita dapat pahala. InsyaAllah teruskan amal ibadah tuan-puan. Jangan lupa tekan butang follow dan juga yang mana nak tekan untuk nak jadi supporter. Video-video sebegini insyaAllah akan diletakkan ke dalam grup supporter kita. InsyaAllah. Assalamualaikum.